Siapa niat nak khatam Quran, paling kurang bulan Ramadan ni niat khatam 2 kali lah tahun ni. Biasa setahun sekali, sebulan sekali kan. Bulan ni siapa niat nak khatam 2 kali, angkat tangan. Sehari 2 juz. Tak nak juga. Macam siapa niat nak khatam sebulan lah, sekali je sebulan ni Ramadan ni, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa niat? Niat dapat pahala dah, angkat tangan tinggi-tinggi. Ni paling kurang lah. Tapi biasa kalau niat sekali, jadi silap sekali tu tak dapat. Dia niat kena tinggi sikit. Kalau cikgu sekolah dulu katalah, kalau niat B dapat dia paling jatuh C nanti. Kalau niat A dapat paling kurang-kurang niat 100 markah, paling kurang A plus. Jadi kena niat bulan Ramadan ni berapa kali nak khatam Quran. Niat 2 kali boleh. Niat 2 kali. 1 juz setengah setiap hari. Jangan kurang ke 1 juz. Habis awal tak apa, hari 20 je dah khatam Quran dah. Dah khatam. Jangan tak baca Quran. Tuan-tuan puan, Quran ni kalau baca tak faham memberi kesan yang besar. 5 hak Quran ni. 1, kita baca Quran. Ada orang kata, ustaz baca-baca tak faham, tak ada faedah, langsung baik tak payah baca. Akhir Quran tu pun tak tengok-tengok sampai mati. Tu penyakit juga. Dia dengar ceramah, dia kata baca Quran, kalau tak faham tak ada makna. Jadi apa dia maksudnya? Dia pun tak baca Quran dah. Habis nak sebab nak tunggu tengok makna, tak ada masa. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata baca Quran tak faham makna, tak ada faedah. Jangan cakap macam tu. Sebab Quran ni perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merendahkan mana-mana amal. Tuan-tuan, satu kesalahan yang besar umat hari ni, dia ingin menaikkan amalan yang lain, tapi dia menjatuhkan amalan yang lain. Dia ni semayang tak puasa, baik tak usah semayang. Dia ni semayang tak ke tudung, baik tak usah semayang. Salah. Masya Allah, kakak dah solat, jaga baik, Allah sayang. Satu lagi kakak tambah, Allah bertambah sayang kat kakak. Apa dia? Pakai tudung, tutup aurat dengan sempurna. Begitu. Tapi jangan merendahkan mana-mana amal yang lain. Jangan merendahkan mana-mana amalan yang lain. Jadi kita niat, yang pertama baca Quran. Dekat US orang tanya makcik, nenek baca Quran ni faham ke? Dia kata tak faham. Dah tu buat apa baca? Baca macam orang meraban, baca macam orang menyampi serapah je. Baca tak faham. Sekali anak dia kata, nak cuba ambil raga kat belakang tu, isi air bawa kat nenek. Dia pun ambil raga kat belakang kotor, isi air bawa kat nenek dia. Sampai kat nenek, air tak ada. Nenek dia kata, ambil lagi, dia ambil datang. Nenek kenapa dah 3 kali? Kenapa suruh pakai raga ambil air? Memanglah air tu bocor. Kata nenek, cuba tengok raga tu, apa jadi kat raga tu? Raga tu bersih. Sebab bila kita baca Quran walaupun tak faham, dia bersihkan hati kita. Kedua, hak Quran ialah memahami makna dia. Hak Quran yang kedua ialah memahami makna. Sangat penting. Kita baca kisah-kisah tu, asbabun nuzul dia. Bila kita baca, kita rasa sedih, rasa sebab. Tuan-tuan dengar tak kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berpuasa. Beliau berpuasa 3 hari. Sekali beliau boleh berpuasa. Nanti hari pertama masa nak buka puasa, dia bernazar kalau anak dia sihat sakit, dia puasa dulu. Masa anak dia sakit, dia puasa dah. Masa dia puasa tu, hari pertama nak buka puasa, ada orang beri salam. Tengok-tengok siapa beri salam. Dia tengok ada beberapa orang miskin beri salam. Kalau kita macam mana tengah buka puasa, orang datang beri salam. Astaghfirullah, orang miskin ni time ni lah nak buka datang rumah orang. Apa dia buat? Dia bagi orang tu makan. Tanya Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, dia kata bagi mereka makan. Hari kedua baru nak buka puasa, ada orang beri salam lagi. Kalau tuan-puan nak buka pintu ke tak? 2 hari orang datang beri salam. Dia orang ingat ni apa, rumah kebajikan ke apa. Itu buka pintu. Kata Fatimah radhiyallahu anha, beri pada mereka makanan. Hari ketiga baru nak buka puasa, ada orang datang lagi, utusan Nabi SAW. Orang miskin hari pertama, dia bagi semua makanan, tak tinggal sebiji pun untuk anak dia. Hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama. Dia buka puasa minum air je. Hari ketiga tiba-tiba ada orang beri salam, utusan Nabi minta makanan untuk tawanan perang di masjid. Kalau tuan-tuan macam mana tawanan perang? Agak-agak apa nak bagi? Tawanan perang. Setan punya tawanan perang ni kalau kita kan, lantak kau orang lah, hancur, mati semua, jahat semua sekali, mati dah semua sekali. Kita mesti macam tu punya. Tapi tu tak dengar anak Nabi SAW kata apa? Fatimah radhiyallahu anha, kita buat baik pada tawanan perang. Kalau tuan-puan nak tahu, tawanan perang zaman Nabi pun dilayan dengan baik. Mereka disayangi. Sampai banyak tawanan perang duduk kat masjid Nabi tu, 3 hari je duduk kat kawasan masjid Nabi tu, 3 hari masuk Islam. 3 hari je masuk Islam. 3 hari je masuk Islam. Ada sekali raja yang mamah, dia sekat ekonomi untuk Nabi. Nabi suruh sahabat tangkap dia, letak kat masjid. 3 hari Nabi suruh isi Nabi masak, Ummul Mukminin. Lepas masak 3 hari, Nabi tanya dia, kamu tak nak masuk Islam? Dia ejek Nabi. Ada kata dia macam nak ludah Nabi SAW. Nabi kata bebaskan dia. Dah 3 hari dah, bebaskan dia. Nabi cuma tangkap dia tu nak dakwah dia je, bebaskan dia. Dia sekat makanan ke orang Islam, ekonomi. Bila raja Yamamah, kawasan Yamamah, raja dia, bila nak dibebaskan, dia balik dalam hadis sahabah,
Tiba-tiba dia mandi kat perigi, ada perigi dekat sepadan Madinah tu, dia datang balik semula. Sampai depan Nabi, daripada jauh dia kata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua sahabat terkejut. Nabi tanya dia, kenapa tadi tak masuk Islam? Orang tanya dia. Kata beliau, tadi dulu dalam dunia ni tak ada manusia aku lebih benci daripada Muhammad. Maaf, disebut tak ada kampung lebih aku benci daripada Madinah, tak ada orang lebih aku benci daripada, tak ada agama aku lebih benci daripada Islam. Tapi bila aku duduk di sini 3 hari, aku dilayan dengan baik, aku melihat kehidupan sahabat, maka dia kata apa, tak ada agama yang lebih aku cinta daripada Islam. Last sekali tu dia cuba nak lawan juga, dia keras hati dia lawan, dia saja macam nak lawan Nabi, macam nak ludah Nabi. Dia bayang mesti Nabi bunuh dia, dia bayang mesti Nabi paling kurang lempang dalam muka dia tu, pukul dia. Tapi Tok Nabi kata apa, dah cukup untuk dia, bebaskan dia. Dia saja keluar daripada situ, dia nak beritahu pada semua orang, sesungguh Raja Yamamah masuk Islam bukan sebab Nabi Muhammad paksa, tapi saya datang dengan kerelaan hati saya sendiri. Dalam dunia hari ini tak ada manusia lebih aku cinta lebih daripada lelaki ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguh tidak ada agama lebih aku cinta daripada Islam, tidak ada kampung yang lebih aku sayangi daripada Madinah ini. Ini orang Islam. Sifat dan akhlak mereka membuatkan Allah buat hati orang-orang kufar ni, hati mereka jadi jatuh hati, jatuh cinta. Mereka jadi masuk Islam, kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu kita kena wujudkan suasana begitu, kasih sayang, rahmat Allah. Saya masa tu saya duduk dalam bilik baca Quran hadis. Tiba-tiba tengah saya baca, mak saya datang. Mak saya seksi juga masa tu, pakai baju seksi. Semua seksi, duduk kat sebelah saya. Dia nangis, dia belajar semula, kenal Allah, belajar semayang, belajar semua. Tiba-tiba tengah-tengah saya baca, bapak saya datang lepas 6 bulan. Saya dah umur 13 tahun. Doa ni sangat ajaib. Saya tak pernah sangka bapak saya akan dapat kenal Tuhan. Ini yang kita kena tanamlah hati kita, bahawa setiap orang dalam dunia ni boleh kenal Allah, kenal Tuhan. Jangan kita haramkan mana-mana orang untuk datang kepada Islam ini. Tengah-tengah saya baca Quran hadis, bapak saya datang. Dia datang sebelah saya, dia nangis, dia kata, Ibit, boleh tolong ayah, boleh ajar ayah kenal Allah, ajar ayah sembahyang. Saya terus menangis tak berhenti. Masa tu keluarga saya tengah senang. Saya pegang tangan ayah saya ajar dia kenal Allah, ambil uduk. Kemudian ambil uduk, dia jadi makmum, saya imam. 10:30 malam saya imam, bapak saya makmum. Sepanjang sembahyang tu ayah saya nangis. Habis sembahyang dia tanya, Ibit, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat, ayah tak pernah kenal dia, ayah tak pernah sujud pada dia, ayah tak pernah terima kasih pada dia. Dia bagi ayah kehidupan yang baik, dia bagi mak kau yang baik, dia jaga ayah 24 jam. Allah maafkan ayah tak? Kalau Allah tak maafkan ayah faham sebab ayah jahat. Saya kata, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ni kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan mak yang bawa. Kalau ayah nak tahu, bukan Ibit yang bawa. Kalau ayah nak tahu yang bawa ayah kenal Allah, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha baik itu tengah tengok ayah sekarang. Kalau tuan-puan nak tahu, Allah yang maha penyayang, tiada Tuhan melainkan dia. Dia yang kumpulkan kita dalam majlis ni. Dialah Allah yang selamatkan keluarga saya 20 tahun yang lalu daripada kesesatan, dapat kenal Tuhan. Kalau tak, habis hidup saya, musnah hidup saya. Saya bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa, tak pernah punya apa-apa, takkan boleh buat apa-apa, takkan boleh punya apa-apa. Semuanya Allah punya, cuma dia bagi pinjam, dia boleh ambil bila masa. Lagi setengah saat Allah boleh ambil, mati cabut nyawa saya tak boleh cakap lah. Lagi setengah saat, kurang pada setengah saat, Allah kata kun fayakun, kaf dengan nun kata ulama, belum bersambung, Allah kata jadi, tetap jadi. Sebab seluruh dunia dan akhirat ini Allah yang punya. Siapa yang punya, tuan puan? Allah yang punya. Jadi apa jadi? Bapak saya pun dapat kenal Allah SWT, jaga sembahyang. Sebab tu tuan-puan, ramai manusia dalam dunia dahagakan agama. Orang Islam jadi lemah sebab kita tak buat dakwah, jadi tak buat dakwah. Untuk tu daripada sekarang kena buat dakwah. Jangan biar orang Islam ni lemah. Banyak buat dakwah dalam keluarga, banyakkan dakwah dengan kasih sayang. Banyak berpesan. Dakwah ni senang je, berpesan yang baik. Berpesan yang baik. Tengah jalan jumpa budak motor, dakwah dia. Itu kekuatan kita. Kalau kita tinggalkan dakwah, kita jadi lemah. Kita jadi lemah selama ni sebab kita tinggal dakwah. Kita macam main bola, jaga pintu gol. Tahu pintu gol? Jaga pintu gol kita masing-masing supaya jangan ada orang rembat bola dalam ni. Tak ada orang main bola macam tu. Tuan-tuan sekalian, kita pun begitu. Kita jaga agama kita jaga, tapi sebenarnya kita kena berdakwah, kena hidupkan Islam. Jangan malu, jangan takut nak dakwah Islam ni pada bukan Islam. Cakap pada semua orang, ajak mereka kenal Tuhan, kenal Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tengah malam dekat depan dekat dataran Merdeka, saya nampak seorang budak Cina ramai. Saya dudukkan seorang tu pukul 1 pagi, 2 pagi. Saya berbual dengan dia. Cakap-cakap sikit, dia kata, Ustaz, saya nak masuk Islam.
Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya cakap dengan dia, adik, yang saya sebelum tu saya kata Nabi Muhammad Nabi yang baik, dia sangat sayang kita. Sebelum Nabi Muhammad wafat meninggal, beliau pesan kat saya supaya beritahu dekat adik, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Nabi. Kalau adik percaya Tuhan cuma satu, Nabi Muhammad Nabi, adik bahagia berjaya dunia akhirat. Dia mengucap, budak Cina tu mengucap tengah malam. Sampai sekarang dia Islam. Tengah malam dekat Serdang, budak tengah lumba motor, macam gila lumba motor. Suruh Malaysia ni macam gila lumba motor sampai sekarang. Saya kalau balik saya selalu nangis. Saya kesian tengok kepala kat bawah, kaki kat atas pun ada. Kepala kat depan, kaki kat belakang tu biasa. Ni kepala kat bawah, kaki kat atas. Punya berani macam anak-anak orang dulu, pejuang-pejuang dulu, tapi dia guna untuk lumba motor lah. Saya dah pergi rumah dia orang dah. Jumpa rumah dulu. Tuan-tuan kalau dia baca kisah sahabat, macam tu orang anak dulu, sama macam anak sekarang. Berani tu sama. Anak Abdurrahman bin Auf tengah perang Badar, dia kata apa? Saya harap mudah-mudahan duduk kiri kanan saya ni pejuang-pejuang Islam yang hebat-hebat. Sekali dia tengok budak-budak kiri kanan dia, aduh kecewa dia kata. Budak-budak kecil duduk kiri kanan dia. Abdurrahman bin Auf macam down lah, apa budak-budak boleh buat. Apa dia cakap, apa budak-budak boleh buat. Sekali budak tu kata, "Pak cik, saya nak tanya, Pak cik kenal Abu Jahal?" Kenal. Kenapa nak? Kalau Pak cik nampak, dia beritahu saya. Sebab mak saya hari-hari cakap kat rumah, mak saya kata orang ni selalu sakitkan Nabi. Hari ni perang ialah hari berjuang, saya nak bunuh dia. Abdurrahman bin Auf dengar, dia betul budak ni letak kau lah. Yelah, kalau kita macam tu lah agaknya. Tiba ada seorang budak lagi, "Pak cik, kenal Abu Jahal?" Tengok budak-budak dulu, kenal Abu Jahal? Orang dulu kenal siapa musuh, siapa kawan. Orang sekarang dah tak tahu dah. Budak-budak sekarang hari-hari cinta tengok ni cerita Avenger kan, Transformer. Mak ayah pula tengok bola semua sekali. Bapak semua tengok bola. Saya selalu tanya bapak tengok bola, berapa orang tengok bola pernah doa, "Ya Allah, beri hidayah pada orang main bola ni." Kesian dia, pandai, gaji juta-juta, tapi tak kenal Tuhan ni. Siapa pernah doa? Pernah tak doa sekali dalam hidup? Kalau tak doa sekali, kita zalim, berdosa besar. Hari-hari tengok dia, tapi tak pernah lah hati kata, "Ya Allah, kesian dia." Satu masa Islam akan sampai dalam hati dia. Itu cita-cita orang Islam. Buka surat khabar, buka Facebook, buka apa, tahu tak apa yang kita nak dengar? Mana-mana negara dalam dunia ni datang pada Islam, kenal Tuhan. Itu cita-cita orang beriman. Macam tu anak-anak tengok Avenger, dia tak doa. Anak-anak tu ada adik-adik ada doa. Adik-adik ada doa, tengok. Tak tengok Avenger Kau tak tahu Avenger tu apa? Memang warak betul anak orang USJ ni Jadi dah ada doa, "Ya Allah, beri mereka hidayah, beri mereka hidayah." Tengah cerita apa, tidak hilang cerita tu, habis semua cerita dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia pergi masjid dalam keadaan lemah. Makna Quran tadi. Sampai kat masjid, Nabi tengok dia lemah, saya ringkaskan, Nabi baca Al-Quran. "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, mereka yang beri makan. Wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi, makanan yang sangat mereka cintai. Kalau tak makan ni mati, tapi mereka beri kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira, pada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Dan Allah kata, "Innama nut'imukum liwajhillah." Mereka buat semua tu, mereka beri makan tu, innama nut'imukum liwajhillah, hanya semata-mata untuk dapat redha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, mereka tak nak apa-apa balasan pun, walaupun ucapan terima kasih. Orang beriman ni dia buat baik, terima kasih pada saya pun tak payah. Sebab kita tak buat untuk orang, kita buat untuk siapa? Untuk Allah sayang. Buat baik orang nampak tak nampak, Allah nampak. Buat baik orang tahu ke tak tahu, Allah tahu. Buat baik orang hargai ke tak apa. Kita buat baik untuk Allah sayang kita. Ini hidup orang beriman, ikhlas. Hidup orang beriman apa dia? Ikhlas. Dia hargai orang, kebaikan orang dia hargai. Tapi itu tanda iman juga, hargai baik orang. Berterima kasih pada orang ni tanda iman. Orang yang tidak berterima kasih pada orang lain, dia tak, iman dalam hati dia tak ada. Tapi orang tak hargai kita tak apa, itu juga iman. Kita tak perlu dihargai, itu namanya ikramul muslimin. Tunai hak, tak harap hak kita, diri kita ditunaikan. Hak kita, kita maafkan. Orang tak tunai hak kita, kita maafkan. Tapi hak orang, kita jangan maafkan. Hak orang kita kena tunaikan. Itu sifat dan akhlak sahabat. Allah cerita akhlak dalam Quran. 3 hari sebuah keluarga lapar.
demi agama ni, sebuah keluarga lapar demi Islam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu kita kena belajar memahami Quran, dan seterusnya kita kena amalkan Quran dalam hidup kita. Keempat, kita kena sampaikan Quran ni, kena sampaikan Quran. Kelima, kena belajar hafal Quran, menjaga lafaz Quran ni juga perintah Allah. Sebab tu zaman Nabi sangat sayang orang hafal Quran. Tu 5 hak Quran. Apa dia? Baca, belajar makna dia, lepas tu belajar makna dia, asbabun nuzul, sebab apa Quran tu turun. Yang ketiga kita amalkan dalam hidup kita. Quran orang dulu, mana Quran? Akhlak orang Islam. Tengok orang Islam je masuk Islam. Ada tak tuan-puan jalan-jalan orang nak masuk Islam? Ada tak? Ramai ni insya-Allah kan. Tengah jalan orang tengok kita nak masuk Islam. Sebab tu pada diri kita penting, pertama ada rupa orang Islam. Ada rupa orang Islam. Sebab tu nampak kecil kan, tapi besar. Kena ada rupa orang Islam, supaya orang jumpa kita. Saya setakat ni kat airport, tak ada orang tak tanya saya pasal Islam lagi. Tak pernah sekali pun. Bukan kenal ustaz ke, penceramah ke, tak ada. Setiap kali mesti ada orang tanya, orang putih ke, orang bukan Islam ke, orang Islam ke, mesti tanya soalan kat saya. Paling kurang tanya saya kiblat. Tu paling kurang lah. Mesti ada orang tanya. Ada sekali saya dekat airport dekat Pakistan, Karachi, ada perempuan France. Dia duduk dekat airport tu, umur 19. Saya tengok dia, saya kata, ya Allah, berilah hidayah perempuan France ni. Lawa juga, masa tu bujang lagi ya. Aduh, lawa pula budak perempuan. Dah lama tak tengok perempuan kat Pakistan, tak nampak perempuan. Semua baik, semua orang-orang kampung-kampung tutup mata semua sekali. Mata pun tak nampak. Saya ingat sampai sekarang ada seorang budak perempuan, saya duduk kat madrasah tu. Budak perempuan buat apa tau? Dia buka purdah dia. 3-4 hari tak tidur je. Termenung sebab tak pernah tengok TV, tak ada kan. Tu tengok muka 3-4 hari. Kau jahat betul perempuan ni, kau benda. Tak tidur 3-4 hari, termenung. Lawa pula perempuan Pakistan tu. Memang buka muka tu, dia madrasah perempuan atas bukit, kita kat bawah tu. Dia duduk kat bawah, dia buka muka je. Sampai sekarang teringat. Sekarang tak ingat muka dah, lupa dah. Tapi ingat ada seorang budak perempuan tunjuk muka. Sekali balik tu dah lama tak tengok. Kat airport pula nampak perempuan France. Tak tengok sangat lah, tengok sikit lah. Bulan Ramadan tak boleh tengok-tengok, batal puasa kan. Tak batal, pahala habis. Puasa tak batal. Jadi saya tengok, saya pun tunduk, ya Allah, berilah hidayah kat dia ni. Tiba-tiba dalam hati, janganlah duduk dalam kapal terbang, duduk sebelah ni. Sikit naik kapal terbang, duduk sebelah. Ya Allah, makbul pula doa. Yang nombor 2 makbul. Yang pertama belum makbul lagi. Doa dia masuk Islam. Saya setiap kali nampak orang bukan Islam, saya doa. Boleh tuan-puan, nampak orang bukan Islam, doa. Nanti kan kita belajar, nampak maksiat. Pertama apa dia? Cegah dengan kuasa. Kedua apa? Cegah dengan lisan. Ketiga, cegah dengan hati. Jadi macam mana nak cegah maksiat yang paling besar dalam dunia? Ialah kekafiran. Maksiat yang paling besar dalam dunia dia apa dia? Kafir. Iman ni, mengenal Tuhan ni paling besar sekali dosa ialah tak kenal Tuhan, tak mengaku Allah Tuhan. Dalam Quran Allah kata. Jadi macam mana kita setiap kali nampak orang macam ni, kita kena dakwah dia. Tapi sekarang kita tak dakwah dia, azab turun kat kita. Bila tinggal dakwah, Nabi kata siapa tinggalkan dakwah, tak buat amal ma'ruf nahi munkar, mereka doa Allah tak dengar doa. Bila susah Allah tak tolong. Ketiga, Allah beri ketua yang zalim, Allah tak tolong dia. 3 perkara ni Allah tak tolong bila tak buat dakwah. Bila kita tak buat dakwah. Ni hadis, saya cerita hadis. Jadi macam mana supaya doa kita makbul? Kita kena buat dakwah. Kalau tak, kita susah, Allah biar kita. Sebab kita ada benda berharga, kita tak share dengan orang lain. Apa kemungkaran paling besar dalam dunia? Syirik. Tak kenal Tuhan. Lepas tu apa dia? Solat. Sebab tu hari ni banyak anak muda tak solat. Jadi kita kena bangunkan, nampak kecil besar. Tuan pasti atas kapal terbang, saya nampak dia duduk sebelah saya. Saya pun berzikir atas kapal terbang. Masa tu pakai serban putih. Saya sampai umur saya 22, serban tak pernah tanggal, serban putih, jubah putih je. Macam Haji. Haji lagi handsome lah, bercahaya kan. Haji macam Haji dulu. Sekarang tak tahulah, tak kurang sikit pakai serban, dosa banyak Jadi tiba-tiba duduk sebelah. Masa duduk sebelah, saya pun pergi bilik air. Pergi bilik air, tanggal serban. Iman lemah tu, tanggal serban lagi tu. Sebab rasa macam susah nak tertidur. Duduk sebelah perempuan, macam mana pula ni, aduh, rasa macam berat, serban besar pula, macam nak tumbang-tumbang kan. Tanggal serban. Duduk sebelah, saya pun masuk, saya pun berbual dengan dia. Berbual juga, mengorat. Hilang dah kawalan tu, mengorat. Fikir masa mengorat-ngorat, masa tu umur 19. Masuk waktu sembahyang subuh. Saya berdiri kat depan tu, sembahyang subuh. Masa saya berdiri sembahyang subuh, dia tengok saya. Dia kata dengan saya, dia tengok saya. Kemudian dia tanya pasal Islam. Saya berbual dengan dia, saya ajar dia masuk Islam. Perempuan France tadi tu masuk Islam. Saya ringkaskan, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, saya kenal dengan kawan saya. Ada 3 orang kawan kat France. Ada salah seorang tu kawan saya, dia kahwin dengan kawan saya tu. Tu antara yang saya Islam ke orang yang paling saya menyesal sikit lah. Aduh, kawan saya pula yang sapu dulu kan.
Rupanya Allah nak bagi saya isteri yang juta-juta kali lebih baik daripada perempuan France. Perempuan France tu baik tapi untuk suami dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, untuk itu kita kena niat buat dakwah mana saja kita pergi. Boleh insya-Allah. Bulan Ramadan ni bulan dakwah. Hati manusia ni lembut. Hati manusia ni lembut. Rahmat turun. Syaitan semua kena ikat. Jangan bulan ni kita pula berehat juga, sama-sama juga dengan syaitan kena ikat kan. Kita kena ikat juga. Orang baik-baik semua diam. Bulan Ramadan senyap je tak buat dakwah. Majlis ilmu pun dah tak ada. Ceramah pun dah tak ada, dakwah pun dah tak ada, cari orang dah tak ada. Bulan Ramadan ni buat dakwah habis-habisan. Siapa niat bulan Ramadan nak buat dakwah, angkat tangan. Biar naik-naik je Ramadan, syaitan semua dah tak payah kerja dah. Dah tak ada kerja, semua dah jadi baik dah. Naik Ramadan tahun depan, masjid dah penuh. Masjid dah penuh, subuh dah penuh. Kalau bulan Ramadan subuh penuh, bulan Ramadan ni sebenarnya itulah kehendak agama sepanjang tahun. Kehendak agama. Malam penuh masjid, orang balik kerja kan penuh, tarawih macam gila sampai keluar. Macam tu Ramadan, sampai mati kita niat. Mula Ramadan ni banyak dakwah kawan-kawan kita supaya mereka kekal daripada Ramadan sampai bila-bila. Baca Quran, nampak tak kat tempat kerja? Bulan tak Ramadan tak ada orang baca Quran. Tengok Ramadan ni, saya ceramah pada pejabat, tengok orang baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Suasana Quran tu wujud. Lepas tu makan berkeluarga, siap makan berkasih sayang. Suami pun tolong ambilkan pinggan, sama-sama makan, sama-sama bersihkan pinggan, kadang sama-sama khidmat. Jadi kasih sayang tu datang, suasana tu. Ziarah mak ayah bulan Ramadan, semua amalan. Orang tak pernah ziarah mak ayah, ziarah. Tak pernah ziarah kubur bulan Ramadan, ziarah kubur. Tak pernah jumpa saudara mara. Orang Selangor ni memang sebelum Ramadan jumpa semua saudara mara. Nampak tak kesan apa? Kesan daripada Ramadan. Itulah keadaan orang Islam. Kalau begitu Allah akan tolong kita dunia dan akhirat. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Soalnya bukan kita sikit ke ramai, bukan soal kita pandai atau tidak, soalnya bukan kita hebat atau tak, soalnya kita ditolong oleh Allah atau tak ditolong oleh Allah. Soalnya kita ditolong oleh Allah atau tak ditolong oleh Allah. Untuk tu kita niat seramai mungkin orang, biar ramai-ramai semua masuk Islam. Boleh insya-Allah. Siapa ada niat macam tu, mulai nampak orang buka Islam, doa, ya Allah. Cuba semua orang kata, ya Allah, mereka tak tahu, mereka tak faham, beri hidayah pada mereka. Amin. Saya jumpa budak dekat tepi highway tu, saya cakap agama dengan dia. Tengah racing motor kuat ni, saya cakap, adik, saya cerita Allah sayang kita, jaga solat je. Dia kata, ustaz saya tak boleh solat. Kenapa? Abang saya tak boleh solat. Kenapa pula? Saya tak Islam. Oh adik, nak tahu tak? Tahu tak siapa yang temukan kita waktu malam ni? Yang temukan kita Allah. Allah yang maha baik, maha penyayang tu tengah tengok saya, tengok adik. Adik nak tahu tak? Allah sayang kita, dia hantar Nabi-Nabi, pesuruh Allah, manusia macam kita. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akhir. Nabi Muhammad sebelum wafat, sebelum meninggal, Nabi pesan kat saya supaya beritahu dekat adik, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Nabi. Saya dengan adik ni satu keluarga. Datuk kita Adam AS, Allah sayang saya, Allah sayang adik. Tapi yang membezakan saya dengan adik ialah saya dah kenal Tuhan saya, adik belum kenal Allah Tuhan adik. Dipandang saya, abang saya teringin, saya percayalah, saya dah dengar selalu, saya percaya sebenarnya Allah Tuhan. Dah Islam dah adik. Percaya Nabi Muhammad, percaya. Adik dah Islam dah. Dia terus apa jadi? Dia nak mengucap, ustaz saya nak masuk Islam. Kawan-kawan dia 3-4 orang tadi asyik press motor tau. Remaja-remaja Melayu kat tepi tu tengah press motor. Islam press motor, bom 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 bom. Makin kuat dia, makin kita duduk situ makin saja jadi puas kuat. Yang lari tak cerita dah banyak dah. Penuh kat Sedang tu, ratus orang berlumba. Kalau malam minggu tu macam cerita dan TV tu, cerita rempit tu sama. Tak payah susah nak buat filem, memang kat situ je dia ambil. Memang dah ada orang semua, tak payah bayar. Jadi di tengah press motor, dia datang dekat situ. Biar betul kau masuk Islam, kena sunat nanti, dia kata. Dia kata kat budak tu. Saya katakan dia tak nak sunat pun tak apa dek, Islam juga kalau tak nak sunat. Iya ke ustaz? Nanti kau kena semayang ke tu? Kami pun tak semayang. Saya pandang budak ni, biar betul budak ni kan. Ustaz saya dah last, saya nak tanya lah ustaz, saya ada soalan. Kau pula tanya dulu. Saya nak tanya, saya dah lama tak semayang ustaz. Last semayang umur 15, kau umur 19. Saya main perempuan duduk kat rumah bujang ni. Ustaz pernah datang rumah saya. Saya datang rumah dia orang, ada ganja, lelaki ramai, perempuan ada 3 orang tidur sekali. Saya menangis. Tahu tak sebab apa? Sebab yang lelaki tu pun anak orang Islam, yang perempuan tu pun anak orang Islam. Dia menang nombor motor, dapat perempuan. Duduk kat situ. Jadi dia kata, ustaz rambut semua color-color ni, pakai rantai, semua ada tatu kat tangan. Dia kata kat saya, rumah dekat Seri Kembangan tu, rumah bujang. Jadi dia cakap, ustaz saya macam kami ni Islam lagi tak? Minum arak, semua Islam lagi? Saya pun terkejut soalan tu. Dulu mula-mula saya jumpa budak macam ni, saya terkejut. Saya Islam lagi ke? Dia tanya. Soalan tu macam pelik. Macam mana pula tak Islam? Islam lah kan. Jadi saya katakan dia Islam lah dia. Allah sayang awak semua. Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi saya sambung dakwah budak Cina tadi. Dia kata, ustaz saya nak mengucap. Boleh? Jom mengucap. Tapi saya sekarang boleh sekarang ni kira Islam kalau mengucap.
Bukan kena daftar esok. Esok tu daftar lain, esok boleh, lusa boleh daftar, tulat boleh daftar, malam ni mengucap. Ustaz, tapi saya nak race, nak mengucap sekarang ke macam mana? Gini dek, engkau mengucap sekarang, lepas tu race, bagi nombor 1, mati syahid terus, biar meninggal. Terus masuk syurga, tak payah belajar sembahyang. Okay, bonus untuk engkau. Dia pun terkejut, saya pandang saya kata ada sahabat dulu berjuang mati syahid. Tak sama cerita, tuan pun jangan saya gurau dengan dia kan. Orang dulu, betul ke Ustaz? Betul lah, orang dulu berjuang mati syahid. Saya layan dia je, budak muda tepi jalan, layan dia. Berjuang mati syahid, lepas mati syahid dia masuk Islam hari ni. Dia berjuang, dia mati syahid, dia masuk syurga. Jadi sahabat terkejut, macam mana boleh masuk syurga? Tak sempat buat apa-apa lagi. Banyak sahabat Nabi itu, dia masuk Islam pagi, berjuang mati syahid, tak sempat belajar sembahyang, dia cuma tahu Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi. Jadi dia pun kata, saya mengucap sekarang. Dia mengucap, dia nangis. Sebelum race tu dia nangis. Tengah lalap air mata, Ustaz saya race gila kan. Dia mengucap. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kat dalam Amerika sama. Lepas dia mengucap, dia nangis-nangis ni. Lepas tu dia peluk boyfriend dekat sebelah. Dia peluk, dia cium-cium boyfriend dekat sebelah. Saya pula termenung kat situ kan. Aduhai. Termenung kita tengok dia bercium-cium. Dia seronok masuk Islam, dia bercium kat sebelah tu. Dia tak tahu apa-apa lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah tahu satu dah. Dakwah ni memang power dia lain macam. Tapi sekarang Islam tak buat dakwah. Akhirnya dalam keluarga pun hilang power juga. Dalam keluarga tak ada power sebab tak buat dakwah. Saya beritahu tuan-tuan, segi kelab tak pernah kena pukul lagi setakat ni. Tak tahu lah kalau malam ni kena pukul. Setakat ni tak pernah lagi. Segi depan kelab malam, kalau 12 malam tu beratur orang Melayu masuk, orang Islam. Maaf saya sebut Melayu, saya sebut nak cakap Islam lah. Orang Islam, sebab kami Melayu Malaysia, Islam Melayu lah. Jadi dia nak masuk beratur nak masuk kelab ni. Saya tengok, saya sedih. Saya tunggu kat depan tu 12 malam. 12 malam dia masih lari, nampak saya dia orang pusing-pusing. Saya tukar t-shirt je, kadang pakai kopiah, kadang tak, kadang pakai jubah je. Pakai jubah seronok juga saya sekala. Rasa berani lain macam sikit kan. Tiba-tiba bila saya keluar, 8 orang tengah lintas jalan raya pukul 3 pagi keluar kelab. Saya tahan dia orang. Dek, mai sini. Dia orang tengah jerit-jerit ni, macam-macam orang. Kelab tu kelab murah sikit, jadi ramai budak-budak remaja, muda-muda lagi, 19, 20, 21 penuh. Orang KL, orang kampung minum, lepak dengan kawan dekat kedai kopi. Orang KL lepak kat kelab malam, budak-budak muda. Jadi dia orang keluar 8 orang, badan bertatu, umur 20 sampai 30 tahun. Saya salam dia orang, adik boleh minta masa, saya nak berbual agama. Boleh sekejap? Nak cakap-cakap sikit boleh kerana Allah? Abang nak bagi ceramah ke? Boleh lah bang, jangan lama-lama nak balik dah ni. Tadi dia berbual elok, kita nak ceramah tu dia nak balik dah. Tak lama dek, sekejap je. Berapa minit bang? 5 minit je lah dek. Okey, jangan lebih bang. Taklah 5. Kalau 5 kau tinggal je, biar aku ceramah seorang-seorang kat sini. Saya pun cakap kat dia, adik semua ni Allah sayang. Dia orang tak dengar sangat, tengah cakap tu biasa. Budak-budak muda, ada seorang kawan baru melintas, melompat-lompat jalan raya. Tengah mabuk, cakap bukan-bukan. Adik Allah sayang, adik semua ni ahli syurga. Mata begitu semua, dah mabuk. Adik ahli syurga, bau tak payah sebut lah. Saya peluk dia orang, Ustaz boleh peluk ke bau arak ni? Kami ni arak kotor, najis. Oh pandai dia, arak najis dia kata. Tak ramai orang tahu tu, dia tahu. Tinggi juga ilmu dia, najis ni. Dia ceramah saya. Tak apa dek, tak apalah najis dek. Yang najis tu arak, engkau ni suci. Allah beri engkau Islam, kau ni tak tahu. Yang najis tu arak, adik-adik semua suci. Yang kotor tu ialah dosa. Manusia tu suci kalau dia dibersihkan daripada dosa. Saya pun peluk dia. Saya obat dia setiap kali saya peluk lama sikit. Tu saya kata, adik Allah sayang, ahli syurga. Adik semua ni Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, dia kata mana Allah sayang Ustaz, kami ni jahat, kami ni setan Ustaz tahu, Dajjal, kami ni neraka paling dalam sekali. Dia cakap, taklah adik baik, Allah syurga, Allah sayang. Saya baru dapat Islam ni, baru dapat kenal Tuhan. Awak dah lama dah, so Allah sayang awak. Allah sayang awak ni. Keluarga saya ramai saya sayang, tak Islam lagi. Kalau mereka mati sian dia orang. Awak semua Allah sayang, adik iman. Tak adalah Ustaz, mana Allah sayang, kami ahli neraka. Kalau ikut hati nak cakap juga, eloklah adik kalau faham. Senang adik, betul lah. Tak, adik baik, ahli syurga. Orang macam ni, kalau orang baik cakap Allah sayang, dia jadi memang lain macam. Agama ni sebenarnya, siapa jadi ahli agama ni, Allah buat dia jadi macam VVIP. Kalau tuan-puan nak tahu, sebab tu orang bukan Islam, kalau tengok orang haji pegang tangan, dia terkejut. Pak Haji kalau tipu, dia macam terkejut. Dia tipu tak apa, biasa. Tapi kalau Pak Haji tipu, memang lain macam sikit. Dia macam apa? Oh, macam terbenung dia. Sebab dia memang nampak, memang ada abang saya seorang, dia sembah Tuhan. Tuhan dia tu, ada sembah dia punya Tuhan tu. Tuhan itu gambar ni, gambar apa? Orang Melayu pakai keris, pakai tanjak. Tu minta nombor ekor dia kata. Saya cerita kat rumah, dia kata kalau nak nombor ekor, ju doa kat Tuhan yang tu. Saya macam mana dia muliakan Pak Haji ni. Tuan-tuan perempuan sekalian, sekali apa jadi, saya cakap dengan dia orang, adik jaga solat. Ustaz kami tak boleh solat, kotor minum arak. Tak apa dek, Tuhan tak terima 40 hari setitik arak. Dia ceramah saya lagi. Tak apa dek, balik nikah jangan tidur sembahyang subuh. Allah terima, dia maha baik, maha penyayang.
Bukan minum arak Tuhan tak terima. Tak apa dik, balikkan solat je, apa-apa solat je. Tuhan terima tak terima, solat kena solat juga. Kita kan hamba dia, takkan kita nak mati tak solat. Jadi dia pun lepas tu kan saya suruh dia ikut. Ustaz, Allah maaf ke kami buat jahat. Dia mula tanya soalan, kami minum arak, main judi, tipu mak, bagi mak makan duit haram, bagi sedekah, orang kata kami punya duit sedekah haram. Saya kata dia haram tak sedekah? Saya kata sedekah tak haram dik, yang haram duit tu je. Sedekah tu boleh teruskan, duit ditukar duit sumber yang lain. Jadi tak haram lah kami sedekah tu. Sedekah tu tak haram, duit tu je yang haram. Dia kata bagi duit judi, bagi mak makan, haram tak? Sedekah kat mak, sedekah tu tak benar haram, yang haram duit tu je. Dan daripada sumber, adik ambil duit tu pun tak haram kalau duit tu daripada sumber yang halal. Jadi orang macam ni kita tak boleh nak kata dengan dia haram gitu terus, ni semua haram, Tuhan tak terima, masuk neraka. Memang dia termenung lah. Adik tahu apa, dia ikut saya minta ampun, saya minta ampun. Saya ramai-ramai 8 orang tu tengah mabuk boleh ikut 3 pagi. Ya Allah, 3 lebih kot. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Dia mengucap je, saya suruh dia ikut tu, dia orang 2 orang menangis peluk saya. Sampai sekarang ada 2 orang tu dah berubah. Banyak kali saya jumpa dia. Saya kuliah kat masjid kat Kelang tu, dia datang dengan ceramah saya. Saya kata, ni malam kang jumpa kat kelab Dia kata, tak ada ustaz, tak ada dah, tak pergi dah. Boleh pergi malam kan kita dakwah kat sana pula. Tak apalah ustaz, kami duduk sini lah, kami dengan ceramah kat masjid ni pun kira baik dah. Kalau pergi sana kan rindu pula bau kelab tu, dia kata. Dia kami duduk sini elok lah. Kalau pergi sana dengan ustaz takut masuk ke dalam kan, ustaz tak jumpa dah, kami tak perasan bagaimana. Ya tuan-tuan, rupanya saya nak cerita tuan-tuan kisah-kisah begini. Saya nak kata manusia ni rupanya dia sangat harapkan rahmat Allah SWT. La taqnatu min rahmatillah. Ini obat bagi orang yang sesat, orang yang jauh. Mereka sangat harapkan rahmat Allah SWT. Jadi siapa nak sampai kepada mereka? Kita orang masjid yang kena sampai kepada mereka. Kita kena cakap pada anak kita, pada keluarga kita, jangan pernah putus asa. Sayangi isteri, anak-anak, keluarga, bangunkan Islam. Untuk bulan Ramadan ni jadikan bulan dakwah, insya-Allah. Siapa nak jadikan bulan Ramadan ni bulan dakwah, angkat tangan. Paling kurang bimbing isteri kita baca Quran, anak-anak kita, mak ayah kita, selalu peluk keluarga, makan berjemaah, tahajud sama-sama. Bangun awal, sahur dah awal elok dah, pukul 5, 4.30 sahur. Tapi tak bangun tahajud, tunggu tu tengok TV. Tengok TV lagi 4 pagi. Tahajud tu mahal, doa tak ditolak langsung. Allah kata, wahai hamba aku, riwayat Bukhari, siapa nak minta ampun, aku ampunkan dia. Siapa ada hajat, aku tunai hajat dia. Siapa nak bertaubat, aku ampunkan semua dosa dia. Allah kata, Allah tanya, kenapa kita tak nak? Dia sibuk kalau ni bang, saya kenal orang ni besar ni, saya ada link dengan dia, nak jumpa, boleh dapat projek. Macam mana Haji, nak ke tak nak? Mesti mahu kan, mesti nak. Ni sekarang kita ada link terus dengan Allah yang jaga semua sekali. Kenapa tak nak bangun tahajud? Kenapa kita nak harap selain daripada Allah? Salim bin Abdullah tengah tawaf, Raja Khalifah datang, sini. Dia pun tak tahu dia tengah tawaf. Khalifah kata jap, dia tawaf. Habis tawaf, Khalifah panggil dia, tentera tangkap dia, pegang dia. Salim, kenapa Khalifah Raja panggil kau buat tak tahu? Maaf tuan, saya tengah tawaf, saya tengah berurusan dengan Allah, saya malu nak jawab orang lain cakap-cakap ni, saya tengah tawaf. Jadi tak apalah, apa kamu nak, berapa banyak duit kamu nak buat dakwah ni, saya bagi kat kamu. Tahu tak dia kata apa? Tuan nak bagi saya dunia ke syurga? Gila ke apa kau ni? Dunia lah. Syurga macam mana pula saya nak bagi? Saya pun belum tahu lagi. Kalau syurga saya nak lah, tapi kalau dunia tak apalah. Sebab seluruh hidup saya selama ni, dulu hari dia kata selama ni yang jaga saya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang jaga kita selama ni? Allah. Dan selama ni, selepas ni pun yang jaga kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tu jaga agama dengan baik, bina keluarga kita dengan solat. Siapa ni yang nak bangunkan keluarga dengan solat, angkat tangan. Masuk subuh kejut keluarga, bawa semua anak lelaki pergi masjid. Mulai subuh esok, jangan tunggu Ramadan. Subuh esok bawa semua anak pergi masjid. Mak-mak subuh pukul 5 sebelum subuh dah bangun dah. Jangan tidur lagi. Jangan betul bangun sujud pada Allah SWT. Saya tengah malam dakwah orang tepi jalan, tidur tengah duduk tepi jalan tu, tikus selalu atas badannya. Bila kejut-kejut dia cakap dengan saya, Ustaz, saya tanya juga dengan Big Boss. Lain macam bahasa orang tengah duduk tepi jalan. Mak Pit ke apa tak tahulah. Saya tanya dengan Big Boss, kenapa hidup kami ni yang minta kerja tak dapat? Dia kata gitulah cerita dia. Saya dengar, saya bukan nak cerita dia tu, saya nak cerita perkataan dia tu. Kadang-kadang tengah malam ceramah kita. Kadang-kadang dia kata yang miskin tu dimiskinkan, yang dia kaya yang dikayakan. Ustaz, kenapa Tuhan? Kan pergi tanya juga. Tapi Ustaz, setelah saya dalami kan, kenapa semua ni, rupanya Allah jadikan segala sesuatu ada cerita di sebaliknya. Jadi segala yang berlaku ni ada di sebaliknya, ada apa? Ada rahmat Allah SWT. Allah merancang, wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, perancangan Allah tu yang paling baik. Untuk tu tuan-puan sekalian, makmurkan masjid. Bulan ni kita penuhkan masjid bulan Ramadan, biar seluruh USJ ni penuh surau masjid semua sekali. Banyakkan dakwah, kita banyak bangun malam tahajud. Suami isteri, suami yang kejut isteri bangun tahajud, Allah rahmati keluarga tu. Hadis yang lain, siapa ambil air sapu kat muka isteri atau suami, jika kak balik nanti sapu air kat muka suami, ajak tahajud. Tapi tengok jenis suami lah. Kalau suami tu pendekar, jangan terbalik nanti. Tengok satu baldi kena. Jadi mulai ni niat, siapa niat nak sembahyang tahajud dengan suami isteri, angkat tangan. Paling kurang 2 rakaat lah, tak banyak-banyak. Mula malam ni 2 rakaat, sampai Ramadan pulas banyak sikit, 2-3 jam. Sekarang baru 2 rakaat belajar. Boleh insyaAllah kan. Jadi saya ada tulis buku pertama, Perjalanan Hidayah Umat, tentang orang mati syahid, supaya hargai agama dari 100 kisah sahabat mati syahid. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni supaya kita tahu nilai pengorbanan orang dulu. Macam budak tadi saya cerita, 2 orang tu masa nak berperang, di kiri kanan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman kata tu Muaz, dua nama Muaz kan, Muaz bin Afra dengan Muaz bin Ammar bin Jamuh, dengan ada seorang lagi tu Abu Jahal. Abu Jahal punya banyak tentera pakai baju besi. Tuan-tuan tahu apa jadi dia buat? Apa budak tu buat? Dia berlari celah budak kecil. Dia lari, dia potong kaki kuda Abu Jahal. Datang seorang lagi yang tadi tu, Abdurrahman bin Auf terkejut. Abdurrahman bin Auf yang cerita, dia tengok, dia pun tak dapat nak celah musuh punya hebat-hebat baju besi. Seorang lagi celah, tentera punya berbanyak baris, dia boleh celah. Dia pergi, seorang lagi potong kaki, telah cederakan kaki Abu Jahal. Di tengah nak cedera kaki Abu Jahal, Ikramah datang pada belakang. Maksudnya Ikramah belum masuk Islam. Ikramah datang pada belakang, Ikramah potong tangan budak tadi. Tangan dia sebelah, dia pegang pedang sebelah lagi, tangan dia tu macam tu, tercabut, depan dia tercabut. Dia ambil tangan ni, dia kata budak tu letak kat bahagian belakang ni. Berani tak letak bahagian belakang? Dia kata tengah-tengah dia perang, dia rasa susah, dia pijak kat kaki, dia cabut, dia campak ke tangan dia. Dia terus berjuang. Gila ke tak? Macam tu lah budak-budak motor. Kepala kat bawah, kaki ke atas tu, kalau berkecai tu memang tak ada rupa dah. Mata ke mana, hidung ke mana. Jadi semangat tu dah ada, tapi salah guna. Tu semangat bukan nak suruh perang, tapi hidupkan agama, berjuang, berdakwah, berani. Budak muda tak ada takut, dia kira nak bergaduh je hari-hari, tapi dia guna pada tempat yang salah. Untuk tu orang muda sampai bila-bila dia berani, dia semangat, tapi perlu digerakkan dengan perintah Allah, sunnah Nabi, dengan Islam ni. Perjalanan 100 kisah sahabat mati syahid. Satu lagi, tangisan umat supaya banyak menangis, ada jiwa agama. Bagus tuan-tuan baca. Saya dulu kalau jumpa mana-mana menteri, selalu hadiahkan. Teruskanlah hadiahkan ke menteri-menteri juga. Mudah-mudahan tu jadi sebab kebaikan hidayah untuk semua sekali. Baca buku ni dalam keluarga supaya ada jiwa agama. Bila Nabi tengok remaja, apa risau tangisan Nabi. Tengok wanita, apa tangisan Nabi. Dalam solat, apa tangisan Nabi. Atas masyarakat ni, apa tangisan Nabi. Bagus baca buku ni. Bacalah, kalau tak nangis pulang baliklah. Saya gurau je tu. Satu lagi, menulis suri cinta. Lalu hidup dengan cinta. Orang yang semakin kenal Tuhan, dia semakin sayang keluarga, semakin sayang isteri, semakin sayang anak-anak. Bulan Ramadan ni bulan kasih sayang. Tolong isteri kat rumah, tolong anak, tolong suami, mudahkan, jangan beban-beban, jangan minta bukan-bukan isteri. Suami pun sama, tolong isteri kat rumah, bantu kerja-kerja kat rumah. Saya ada seorang pakcik ikut saya 3 tahun lepas. Tuan-tuan larat lagi dengar, ke nak sudahkan dah? Tak larat dah? Dah nak meninggal ke? Siapa dah nak meninggal? Angkat tangan. Bukan esok cuti kan? Saya esok ada ceramah dekat Pagoh. Hari-hari ada, tak cuti. Saya cuti ke tak cuti sama. Sebab tu kalau saya dengar pengumuman cuti, bagi saya sama je. Anak saya je yang termenung menangis kat rumah. Sebab lagi cuti, saya lagi sengsara, bapak dia tak ada kat rumah. Anak yang cuti, anak akan mula menuntut cuti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali pakcik tu ikut saya 3 tahun lepas, dakwah kampung asli. Masa saya pergi, saya bawa 2 orang budak bawa keluar penjara, budak-budak jahat, pergi program. Semua balik tu nangis-nangis, 2-3 pagi nangis-nangis. Semua berubah. Saya seronok bila tengok orang jahat jadi baik. Saya paling tak tahan sekali. Tiba ada seorang pakcik tu, saya tanya, siapa nak masak kami jamu orang asli tu sebulan? Masak hari-hari. Siapa nak masak? Pakcik tu angkat tangan. Pakcik, tak apalah pakcik, cuma tak payah, biar orang muda-muda. Tak apa, saya nak masak juga. Saya lantik 2 orang bantu dia. Yang bantu pula budak bawa keluar penjara tolong masak. Dia ketua. Esok angkat tangan lagi. Saya kata tak boleh dah hari-hari masak, nanti pakcik sakit nanti. Tak apa ustaz, biar saya masak. Kalau ustaz tak bagi, saya balik. Saya nak masak je datang. Oh tak boleh pakcik, sebab sehari je masak. Saya nak juga, tak saya balik. Ambil lah pakcik hari ni je. Kalau esok pakcik angkat tangan lagi, saya balik lah. Pakcik masak je lah dengan dia orang semua sekali. Jadi apa jadi? Dia masak hari kedua tu. Tengah hari lepas masak, dekat kolah saya dengar orang nangis kuat-kuat. Biasa orang nangis tengah malam, orang jahat. Selalu 2-3 pagi saya dengar dia orang nangis. Tu untung bawa budak jahat. Tuan pun terkejut. Orang masjid pun tak boleh nangis macam tu. Orang jahat ni sekali menangis, memang satu masjid bergema. Macam ada hantu lah masjid tu. 2-3 jam nangis kat ujung masjid. Tak tahulah apa dosa dalam hidup dia. Lepas tu dia nangis. Lepas tu dia khidmat basuh tanda. Satu orang jahat. Saya ingat sampai sekarang ni, orang jahat ataupun orang yang insaf lah.
Saya ingat sekali orang baik-baik ni, tu orang jahat, orang baik pada Zul Yahya kan. Sikit masa buat dakwah, belajar dakwah tu, dia basuh tandas 2-3 pagi dia nangis-nangis. Ni orang baik lah, cuma pelakon kan. Tengah basuh tandas, seorang-seorang tengah basuh tandas nangis. Ya Allah, saya jahat, ni je saya sebenarnya, saya najis, saya kotor, ya Allah. Basuh tandas masjid, nangis-nangis. Kita pula tak boleh tidur tengok dia nangis. Dah lah tidur lah, tahulah banyak dosa, tidur dah lah kuat sangat dah nangis ni kan. Jadi tiba tuan-tuan dan puan sekalian yang baik-baik. Lepas tu pakcik dia tengah hari nangis. Kenapa? Dia kata, ustaz, dia peluk saya nangis-nangis. Ustaz, saya dah kahwin lebih 35 tahun, hari-hari isteri saya masak untuk saya. 35 tahun hari-hari isteri saya urus baju saya. Saya tak pernah buat semua tu. Anak saya dah besar semua isteri saya buat. Saya memang jarang cakap terima kasih. Saya ni kasar sikit. Saya tak pernah peluk dia, tak pernah cakap terima kasih. Penat rupanya ustaz, dia nangis. Ustaz penat rupanya. Haji, saya tak suruh Haji masak. Penat ustaz, penat. Penat rupanya. Jadi tuan-tuan, bila kita kenal Allah, kita hargai keluarga. Boleh hargai mak, hargai ayah, hargai isteri, iman. Bulan Ramadan datang macam tu. Tu power Ramadan tu. Jadi kasih sayang lain macam, baik semua sekali. Orang nak jamu, orang makan, tiba-tiba tak pernah basuh pinggan. Bapak bulan Ramadan selalu basuh pinggan sendiri. Bulan Ramadan selalu. Ke tak basuh juga? Selalu basuh pinggan sendiri. Tiba-tiba rajin nak basuh pinggan. Sahur tiba ni basuh. Dia rajin lain macam sikit. Tu bapak buku ni. Siapa tak apa bercinta, belilah buku ni. Mudah-mudahan bercinta balik semula. Satu lagi, Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Ni bagus, ramai isteri baca. Dia nangis rasa kekurangan diri sebagai bidadari. Bagus tuan-tuan baca. Ramai juga abang ayah-ayah baca. Sampai buku surat 6 je rasa nak peluk keluarga. Lepas tu tak baca-baca dah, sampai buku surat 6 je. Ni siapa beli buku ni paling kurang baca sampai buku surat 6. Satu lagi buku doa. Tak ada buku doa ke? Ada satu buku doa keluar rumah, buku warna kuning, kecil je. Tak tahu ada. Keluar rumah kaki kiri baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya sebut laju. Siapa baca doa tu keluar rumah kaki kiri, buat Tirmizi, Abu Daud, Allah jaga cukup rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Kedua, ada sahabat Nabi ada masalah hutang, Nabi jangan masuk rumah beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Sahabat tu buat masalah hutang, dia selesai. Saya selalu buat bila susah 2 hari selalu selesai. Lepas tu tak buat dah. Selalu time susah je buat. Jadi kalau hilang apa-apa, sedih, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua dari Allah, kembali pada Allah. Siapa sedih baca doa ni, Allahumma ajurni, ganjarkan atas musibah ini, wa akhlif li, gantikan khairan minha. Setiap kali sedih baca, setiap kali sedih baca. Nabi kata setiap kali kita sedih kita baca doa ni, dapat pahala macam mula-mula sedih. Hadis Sahih Muslim, saya baca doa ni beri pahala, Allah gantikan apa yang hilang. Ummu Salamah, suami dia meninggal, dia sangat sayang suami dia, dia kata tak ada orang boleh ganti tempat suami dia. Satu hari dia baca doa tu sentiasa, dia dapat kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-manakah kakak dah lama tak ada kan, baca doa tu nanti dapat suami baru. Yang soleh, yang baik, yang bertakwa kan. Baca doa tu. Kalau tak nak kahwin pun tak apa. Nabi sebut wanita yang baik ni, dia yang kehilangan suami dan dia sabar besarkan anak, dia tak nak kahwin lain, dia tak ada nafsu, tak ada hajat nak kahwin lain, tak perlu. Dia dengan Nabi tak ada fitnah apa dalam hidup dia. Dia dengan Nabi seperti 2 jari ni. Dia boleh ziarah Nabi dengan kedudukan dekat. Orang dekat dengan Nabi anak yatim, ibu tunggal, dia ada tempat istimewa. Dalam syurga ni, syurga masing-masing paling kecil 10 kali dunia, tapi ada hari dalam syurga boleh ziarah Nabi. Bila ziarah Nabi ni bukan orang ada duit duduk depan, bukan mesti apa-apalah duduk depan, tak. Orang besar-besar duduk depan, tak. Tahu tak siapa duduk depan? Orang miskin dengan anak yatim. Orang miskin. Kalau tuan-puan nak dapat tempat duduk tu, kena selalu tolong orang miskin, anak yatim, ibu-ibu tunggal. Saya sampai sekarang saya bawa isteri saya ziarah isteri cikgu-cikgu saya dulu. Setiap kali saya jumpa, isteri saya bagi mereka duit, pertolongan. Isteri orang mula-mula, saya ingat orang yang pertama ajar saya pakai serban masa saya umur 12 tahun. Sampai sekarang saya ziarah isteri dia. Isteri dia kena kencing manis, kaki dia kena potong. Saya dia ada bagi ni sikit-sikit. Lepas tu ada ziarah cikgu saya, anak-anak ramai. Dulu cikgu bapak dia didik saya, anak dia ada diuji, ada yang nakal-nakal, degil-degil. Saya sayang dia orang, saya cuba nasihat dia orang. Tahu tak sebab apa? Dulu masa saya jahat, bapak dia nasihat saya. Jadi sekarang saya ziarah. Jadi kena bantu ibu tunggal, terutama yang ada hubungan rapat yang kita kena kenal ni, kita niat macam tu. Boleh insya-Allah kan? Paling kurang ada anak kita ni, tuan-tuan, anak yang kita bantu, kita sara orang miskin. Jadi mudah-mudahan kalau baca doa tu, mudah Allah terima. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan salah seorang kita yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala terima kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami, Ya Allah, terima kasih sayang kami semua. Ya Allah, dulu kami sesat, Engkau yang beri kami hidayah. Ya Allah, dulu kami tak tahu apa jadi hidup kami. Kami sangat bahagia dapat kenal Engkau. Tidak ada nikmat yang lebih besar dalam hidup kami lebih daripada kami dapat kenal Engkau. Ya Allah, terima kasih bagi kami Islam. Ya Allah, terima kasih bagi kami Islam. Ya Allah, terima kasih bagi kami Islam. Ya Allah, terima kasih sayang kami selama ni. Terima kasih jaga kami. Terima kasih bagi kami Islam. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, maafkan semua dosa salah silap kami. Ya Allah, maafkan semua dosa salah silap kami. Ya Allah, kami minta ampun, bertaubat pada Engkau atas semua dosa kesalahan kami. Ya Allah, kami mengaku dosa dan kezaliman pada diri kami sendiri. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Sesungguhnya kami termasuk orang yang menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, kami termasuk orang yang menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, maafkan kami, ampunkan dosa kami. Ya Allah, kami sangat sayang mak ayah kami. Terima kasih beri kami mak dan ayah yang sangat baik. Kami rindu mak ayah kami. Ya Allah, ampunkan dosa mak dan ayah kami. Sayangi dan kasih mak ayah kami. Ampuni, kasih, sayangi mak ayah kami. Kasih dan sayangi mak ayah kami. Kalau ada pahala untuk dakwah majlis ilmu ini yang kami duduk, kami hadiahkan buat mak dan ayah yang sangat kami sayangi. Ya Allah, ampun dosa mak ayah kami. Ya Allah, sayangi mak ayah kami. Ya Allah, kekurangan kami dalam berkhidmat dan menjaga mak ayah kami minta ampun, bertaubat pada Engkau. Ada antara kami mak ayah kami masih hidup, beri mereka kesihatan yang baik, beri mereka kebahagiaan, mudahkan urusan hidup mereka dalam ibadah kebaikan. Ya Allah, ampun dosa mak dan ayah kami. Sayangi mak ayah kami semua. Ya Allah, kami sangat sayangkan isteri kami, pasangan hidup kami, suami kami. Ya Allah, ampunkan dosa isteri kami, pasangan hidup kami. Ya Allah, bahagiakan hati pasangan hidup kami. Ya Allah, terima kasih beri kami pasangan yang baik. Ya Allah, beri pasangan kami jadikan kami pasangan yang menyejukkan mata dan dapat memimpin isteri kami kebaikan. Kekurangan kami dalam memimpin pasangan dan anak-anak kami kepada kebaikan dan selamat daripada api neraka, Engkau maafkan kami. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, ampunkan dosa isteri anak-anak kami. Ya Allah, Ya Allah, kami rindu anak-anak kami, sayangi anak-anak kami. Ampunkan dosa anak-anak kami, bimbing pimpin mereka. Ya Allah, bimbing pimpin anak-anak kami. Ya Allah, banyak anak-anak muda Islam kami yang sedang hancurkan hidup mereka dengan dosa maksiat. Banyak anak-anak muda kami yang hancurkan hidup mereka di jalan-jalan raya. Banyak anak-anak muda kami mati dekat hidup mereka dekat tempat-tempat arak, maksiat, dosa, dadah. Puluh ribu setiap tahun, Ya Allah. Anak-anak muda kami mati hidup kerana dadah, dan ada antara mereka mati disebabkan dadah. Ya Allah, maafkan kami semua. Amin. Pohon rahmat kasih sayang Kau. Selamatkan semua anak-anak muda kami. Ada antara mereka ada masalah keluarga, mereka kurang bimbingan mak ayah mereka, mereka kurang mendapat bimbingan yang baik dan kasih sayang. Ya Allah, selamatkan semua anak-anak ni. Kami pohon rahmat kasih sayang Kau sebelum kami mati. Beri kami dapat bantu semua anak-anak muda remaja kami sebelum kami mati. Ya Allah, beri kami dapat selamatkan semua anak muda remaja kami, sebab kami tak pernah jumpa anak-anak muda yang jahat-jahat. Mereka semua baik-baik, mereka semua suka dengan nasihat, mereka suka dengan bila kami nasihat mereka dengar nasihat kami, mereka suka dibimbing. Ya Allah, selamatkan semua anak-anak muda kami. Ya Allah, selamatkan semua anak-anak muda kami. Selamatkan semua anak muda kami, iman anak-anak muda kami. Ya Allah, penuhkan masjid-masjid seperti mana masjid zaman Nabi SAW. Hidupkan masjid-masjid dengan amal masjid Nabi. Ya Allah, banyak masjid-masjid kosong, tak ada orang nak datang. Ya Allah, yang datang orang cuma orang yang sama. Ya Allah, berilah dapat makmurkan masjid ni. Penuhkanlah masjid-masjid ni. Ya Allah, penuhkanlah masjid-masjid ni. Ya Allah, penuhkanlah masjid-masjid kami semua dengan orang-orang datang makmurkan masjid. Ya Allah, jadikan setiap pada kami hamba yang bertakwa dan beramal saleh. Ya Allah, jadikan setiap manusia ni. Ya Allah, sayangilah kami semua. Ya Allah, ramai orang, ada 7 bilion manusia dalam dunia, ada 5 bilion orang tak Islam. Hari-hari orang mati tanpa agama, kesian mereka. Ya Allah, mereka makan, minum, berjalan, makan rezeki yang Kau beri, tempat tinggal yang Kau sediakan, diberi keluarga yang baik, kehidupan yang baik, yang mereka tak kenal Kau. Mereka akan masuk neraka buat selama-lamanya. Ya Allah, ada orang yang kami sayang mereka, kami hormat mereka, kami jaga hak mereka, tapi Ya Allah, mereka sangat rapat dengan kami.
Tapi akhirnya kami hantar mereka ke kuburan. Ya Allah, kami tak tahu mana kami nak hantar keluarga kami. Kami minta ampun, kami minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Kami minta ampun, minta maaf. Kami tak pandai buat dakwah. Kami tak reti nak buat dakwah. Bila hidayah pada semua abang kakak kami yang belum Islam, datang pada Islam. Beri hidayah pada pakcik-makcik kami yang ramai yang belum Islam, datang pada Islam. Anak-anak saudara kami, jadikanlah kami asbab mereka datang pada hidayah. Ya Allah, beri hidayah pada semua Cina, India, di seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayah pada semua orang asli di seluruh Malaysia datang pada Islam. Orang asli di mana-mana datang pada. Ya Allah, beri hidayah pada semua orang Sabah, Sarawak datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayah pada semua manusia dalam dunia yang datang pada Islam. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengadu kelemahan dan kedaifan kami dalam berdakwah. Kepada Engkau kami adukan kesedihan dan kesusahan kami. Kepada Engkau kami adukan kesedihan dan kesusahan kami. Kepada Engkau kami adukan kesedihan dan kesusahan kami. Ya Allah, satukanlah hati kami orang-orang Islam untuk berjuang menjaga agama kami. Dan satukan hati kami orang Islam untuk sungguh-sungguh berdakwah hidupkan Islam ini. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, yang maha penyayang, hanya pada Engkau kami adukan segala-galanya. Ya Allah, orang miskin, anak yatim yang susah, yang lapar, yang sakit, Kau pemudahkan hidup mereka. Orang miskin, anak yatim yang susah, yang sakit, Kau mudahkan hidup mereka. Ya Allah, dan negara orang Islam yang susah di seluruh dunia, yang ditindas di Syria, Rohingya di Palestin, di seluruh dunia, yang kelaparan, yang sakit, Kau mudahkan buat mereka. Ya Allah, Ya Allah, sedang kami hidup dalam dunia ini, ada orang-orang Islam dalam dunia yang mereka baik-baik, tapi Ya Allah, akhirnya orang Islam dibom, diletupkan, dimati, ditembak. Ya Allah, yang maafkan kami semua. Ini semua salah kami kerana kami telah hilang roh dalam agama ini. Minta maaf, minta ampun pada Engkau. Ya Allah, satukan hati keluarga kami dengan kasih sayang. Datangkan kami kasih sayang dengan mak ayah, adik-beradik kami, ipar, dengan keluarga kami semua sekali. Ya Allah, janganlah ada permusuhan antara kami orang Islam. Satukan hati kami atas kebaikan dengan rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, satukan hati kami dengan kebaikan dengan rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, satukan hati kami orang-orang masjid. Satukan hati kami jiran-jiran kami, taman kami, orang kampung kami. Ya Allah, satukan hati kami semua dengan rahmat kasih sayang Kau. Ya Allah, Ramadan semakin hampir. Pilihlah kami dapat hidup dalam Ramadan ini, dapat berjuang dalam Ramadan ini, supaya Ya Allah kami dapat bawa Islam dalam kehidupan kami, keluarga kami, masyarakat kami dan seluruh dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, antara kami yang sakit sihatkan, yang susah Kau lapangkan, yang bersedih Kau bahagiakan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah alamin.